Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Dietitian Ramadan dalam rancangan Makan Betul. Untuk episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda kenapa pengambilan lemak ini boleh berlebihan dalam pemakanan kita dan apakah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi cabaran-cabaran ini. Kali ini, saya berada di Muzium Peranakan yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang. Anda ingin tahu apa yang ada di dalam? Jom ikut saya. Sebelum ini saya telah kongsikan dengan anda tentang lemak. Adakah anda masih ingat? Anda boleh ulang tonton video tersebut pada pautan yang saya letakkan di bawah. Berdasarkan kajian-kajian saintifik yang lepas, terdapat banyak faktor yang menyebabkan pengambilan lemak ini berlaku secara berlebihan. Antara faktornya ialah, pertama, kegagalan kita mengawal nafsu makan. Kita tahu bahawa di Malaysia terdapat banyak makanan yang bergoreng. Contohnya, ayam goreng, ikan goreng, malah sayur pun kita goreng. Penggunaan minyak kelapa sawit dalam masakan memang tidak boleh dipisahkan. Kalau tak guna minyak, tak sedap pula makanan kita. Betul kan? Tahukah anda, makanan bergoreng ini sebenarnya tinggi dengan lemak tepu. Selain daripada itu, makanan kita yang sedap-sedap banyak juga menggunakan santan. Contohnya, daging salai masak lemak cili api. Manakala, makanan seperti kek, biskut atau apa-apa makanan yang berasaskan margarin ataupun butter tinggi dengan kandungan lemak trans. Jadi, apabila kita gagal mengawal nafsu makan kita dan makan makanan yang saya sebutkan sebentar tadi, inilah yang menyebabkan pengambilan lemak kita berlaku secara berlebihan. Tips untuk mengawal nafsu makan ialah, pertama, kita kena sentiasa beringat akan kesan buruk yang mungkin kita alami akibat kegagalan kita mengawal nafsu makan. Contohnya, kita mungkin akan mendapat penyakit jantung. Yang kedua, pastikan anda meletakkan limit ataupun had pengambilan makanan-makanan tersebut. Mungkin anda tidak boleh untuk mengelakkan terus, tetapi anda boleh letakkan had berapa banyak yang boleh anda ambil dalam masa seminggu ataupun sebulan. Contohnya, dalam masa seminggu anda mungkin boleh letakkan had 1 hingga 2 kali sahaja untuk makan makanan yang bergoreng. Kemudian, anda boleh elakkan daripada pergi ke tempat yang banyak menjual makanan-makanan bergoreng seperti pasar malam ataupun shopping mall. Seterusnya, elakkan daripada membeli makanan sejuk buku kerana makanan-makanan ini kebanyakannya tinggi dengan kandungan lemak. Faktor yang kedua ialah makan untuk bersosial. Ini adalah perkara yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Bila kita ada aktiviti sosial seperti sambutan hari lahir, rumah terbuka ataupun majlis reunion, kemungkinan untuk makan makanan yang banyak dan pilihan yang tidak sihat itu ada. Sebagai contoh, kalau kita buat sambutan majlis hari jadi, mesti ada kek, ayam goreng, sausage, nugget dan banyak pilihan-pilihan makanan yang bergoreng. Pilihan-pilihan ini sebenarnya menyebabkan pengambilan lemak kita berlaku secara berlebihan. Jadi, untuk atasi cabaran ini, pastikan anda alas perut terlebih dahulu sebelum anda menghadiri mana-mana majlis. Kemudian, anda pilih dulu makanan yang rendah dengan kalori dan barulah anda merasa makanan-makanan yang mungkin tinggi dengan lemak. Ini akan mengehadkan anda untuk makan dengan lebih banyak. Faktor yang ketiga ialah faktor masa. Rata-rata ramai individu yang bekerja mempunyai masa yang terhad untuk memasak dan mereka lebih kerap untuk makan di luar. Dan kebanyakan individu yang makan di luar lebih memilih untuk makan makanan yang bergoreng seperti nasi goreng, mi goreng dan sebagainya. Untuk mengatasi cabaran ini, anda boleh tonton video tips untuk makan di luar yang saya letakkan di bawah. Seterusnya, faktor yang keempat ialah faktor harga. Berdasarkan kajian, banyak yang menunjukkan makanan yang tinggi lemak, gula dan kalori adalah lebih murah dan senang didapati. Sebagai contoh, donat, bombolini, murtabak, pisang goreng dan banyak lagi.
Jadi, kesemua makanan yang legend ini menjadikan pengambilan kalori berlebihan dan lemak yang banyak. Sebenarnya, tak semua makanan yang tidak bergoreng itu mahal. Sebagai contoh, jika dibandingkan ayam goreng dan ayam bakar, harganya lebih kurang sama. Atau ayam masak lemak cili api dan ayam sup, harganya pun lebih kurang sama. Oleh itu, harga bukanlah alasan untuk kita tidak membuat pilihan yang lebih sihat. Faktor yang kelima ialah faktor emosi. Ada sesetengah individu yang makan disebabkan oleh emosi. Ada yang apabila sedih, rasa nak makan coklat, ayam goreng ataupun makanan-makanan yang manis. Ini mempengaruhi pengambilan lemak kita. Jika anda seorang emotional eaters, anda boleh cuba untuk ubah daripada aktiviti makan makanan yang manis atau bergoreng kepada aktiviti yang lebih sihat seperti bersukan ataupun bersenam. Faktor yang keenam dan yang paling penting ialah kurangnya ilmu pengetahuan tentang makanan yang tinggi dengan kandungan lemak. Mungkin ada yang tahu tentang keburukan kalau mengambil lemak secara berlebihan, tetapi tak tahu macam mana nak semak kandungan lemak dalam makanan. Banyak sumber yang boleh anda gunakan untuk mengetahui tentang makanan yang tinggi dengan kandungan lemak. Contohnya, anda boleh merujuk kepada doktor, pegawai pemakanan dan juga pegawai dietetik. Dan yang paling terkini, anda boleh rujuk secara atas talian ataupun online. Cuma anda kena pastikan bahawa sumber maklumat yang anda dapati itu adalah betul dan tepat. Faktor yang terakhir dan yang paling penting ialah kurangnya kesedaran untuk mengurangkan lemak dalam makanan. Kita mungkin ada ilmu tentang makanan yang berlemak, tetapi kita kurang sedar betapa pentingnya dan betapa bahayanya pengambilan lemak yang berlebihan ini. Sekarang, saya sudah pasti anda telah tahu tentang akibat pengambilan lemak yang berlebihan, bukan? Jadi, apakah tindakan anda? Adakah anda hanya duduk berdiam diri dan tidak berubah? Ataupun anda menyimak semula rutin pemakanan anda dan cuba untuk elakkan makanan-makanan yang tinggi dengan lemak? Pilihan di tangan anda. Bertindaklah dengan bijak. Sekian dahulu perkongsian daripada saya, Dietitian Ramadan, untuk episod kali ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada anda semua. Ingat, anda sihat, anda hebat.